Sejarah, mitologi, astronomi, hanya di Kesmandi Channel. Pentas Sunda terdiri daripada wilayah-wilayah iaitu Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo, Palawan dan kumpulan kecil lain seperti Riau dan Kepulauan Lingga. Bahagian timurnya ditandakan sebagai Huxley Line oleh ahli biogeografi supaya tidak keliru dengan Wallace Line yang terletak di selatan Filipina. Kebanyakan kawasan ini kini dilindungi oleh laut yang cetek, tetapi kebanyakan akan telah berterdedah sebagai tanah kering disebabkan paras laut yang rendah untuk tempoh yang panjang semasa Paleistons dan terutama pada puncak glasia sekitar 20,000 tahun yang lalu. Saluran sungai dan sedimen yang tenggelam di pinggiran Laut Cina Selatan dan Laut Jawa menunjukkan dengan jelas sekali, walaupun terdapat dua tasik air tawar yang besar, satu di utara Jawa dan satu lagi di Teluk Thailand, akan sentiasa wujud mengikut kontur kedalaman laut. Garisan Huxley berada di antara Bali dan Lombok, Borneo dan Sulawesi, Borneo dan Kepulauan Sulu, kemudian sampai ke Camarines dan Palawan, dan akhirnya pergi ke Pasifik antara Luzon dan Taiwan. Kelebihan pentas Sunda di bahagian timur antara Borneo dan Sulawesi sebahagiannya ditandai oleh terumbu karang besar yang luar biasa, yang sebahagiannya tenggelam terumbu karang meluas keluar dari Borneo ke Selat Makassar ke dalam 44 km. Sulawesi yang pada asalnya telah tumbuh dan garis pantai lama muncul. Seorang penulis buku dari British iaitu Stephen Oppenheimer telah mengemukakan teorinya di dalam buku yang ditulisnya iaitu Eden in the East. Oppenheimer mengemukakan teori bahawa sebuah lokasi yang dikenali sebagai Sundaland ataupun pentas Sunda merupakan kawasan yang pertama pernah didiami oleh manusia sebelum bermigrasi ke tempat lain. Menurut Oppenheimer, beberapa tamadun awal seperti Mesopotamia, lembah Sungai Indus dan China merupakan sebahagian pecahan awal daripada populasi penduduk yang pernah bermigrasi. Situasi ini berlaku disebabkan satu kejadian bencana banjir yang menenggelamkan wilayah pentas Sunda kira-kira 14,500 tahun yang lalu hingga 7,200 tahun yang lampau. Ekoran keadaan tersebut, sebahagian besar populasi penduduk yang mendiami kawasan tersebut terpaksa bermigrasi ke beberapa kawasan lain iaitu di benua Asia, Kepulauan Jepun dan Kepulauan Pasifik. Berdasarkan data geologi dan oceanografi, terdapat 3 bencana banjir besar telah menenggelami sebahagian permukaan bumi. Bencana tersebut berlaku dalam tempoh waktu yang berbeza iaitu 14,000 tahun, 11,000 tahun dan 8,000 tahun yang lalu. Difahamkan, bencana banjir berkenaan berlaku berikutan pencairan ais di bahagian hemisfera utara. Ekoran kejadian tersebut, sebahagian besar dari kawasan pentas Sunda dikatakan telah dinaiki air setinggi 5 hingga ke 10 meter. Sementara itu, seorang profesor kejuruteraan nuklear dari Brazil iaitu Profesor Arioso Nunes dos Santos telah menyokong teori yang dikemukakan oleh Oppenheimer. Menurutnya, andaian tersebut mempunyai kaitan dengan kehilangan sebuah tamadun Atlantis yang lenyap kira-kira 9,000 tahun yang lalu. Mengikut teori yang dikemukakan mendapati wujud kemungkinan besar lokasi tamadun berkenan kemungkinan lenyap di sekitar kawasan pentas Sunda. Jelasnya lagi, keadaan geografi di Asia Tenggara khususnya Indonesia menyamai catatan daripada transkrip seorang ahli falsafah Yunani yang bernama Plato. Berdasarkan hasil kajian yang dibuatnya, beliau menolak teori yang mengatakan kedudukan Atlantis terletak di kawasan Mediterranean, Andalusia, Antartika dan Kepulauan Caribbean. Selain itu, penduduk Atlantis berkemungkinan hidup di kawasan tropika serta menggunakan kaedah penanaman sebanyak 2 kali setahun.
Antara tanaman tersebut adalah padi, gandum dan barley. Buktinya, pada catatan Plato, pernah menceritakan bahawa tamadun yang hilang itu, yakni Atlantis, sentiasa disinari cuaca panas sepanjang tahun yang terletak pada garisan beriklim khatulistiwa. Dalam catatan falsafah Yunani itu, turut menggambarkan kota tersebut banyak menghasilkan biji timah dan emas. Justru, Santos percaya bahawa lokasi sebenar-benarnya terletaknya Atlantis berkemungkinan di Asia Tenggara kerana kawasan ini kaya dengan hasil bumi sehingga pernah digelar sebagai semenanjung emas, gunung emas dan bukit besi putih. Menurut 3 buah buku yang ditulisnya bertajuk Atlantis, The Lost Continent Finally Found dan Definitive Localization of Plato Lost Civilization pada tahun 2005, Santos telah menyimpulkan bahawa tamadun yang hilang itu adalah pentas Sunda atau lebih dikenali sebagai Sundaland. Beliau memberi gambaran bahawa Atlantis adalah merupakan sebuah tamadun yang sangat maju. Pada masa itu, tamadun itu mempunyai sebuah kota moden yang mencapai kemuncak sains dan teknologi tinggi berbanding zaman kini. Pelbagai ciptaan canggih sudah ada pada zaman tersebut. Contohnya kemajuan dalam teknologi pengangkutan, teknologi kacukan haiwan dan tumbuhan serta pelbagai kecanggihan ilmu teknologi. Percaya atau tidak, tamadun ini memiliki kawasan-kawasan yang sangat luas sehingga mampu memiliki ladang untuk menampungkan makanan hingga 15 juta hingga 30 juta penduduknya. Apa yang pelik daripada kisah ini? Terdapat juga teori mengatakan penduduk pada masa itu masih lagi hidup setelah bertukar menjadi ikan doyong. Itu pun begitu, kewujudan Atlantis masih lagi menjadi misteri. Tidak ada siapa pun yang mengetahui kewujudan tamadun tersebut. Adakah ianya hanya mitos? Masih belum dapat dipastikan kerana hingga hari ini masih lagi